Pertama dan yang utama, marilah pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita memanjatkan setinggi-tingginya rasa kesyukuran dan juga kepujian kita ke hadratillahi subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan dan perkumpulan kita, seterusnya pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Semuanya adalah merupakan nikmat pemberiannya kepada kita. Begitu berlangsungnya pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini adalah dikarenakan dengan pertolongan dan juga izinnya. Maka atas alasan itu, kita semua wajiblah sentiasa bersyukur kepadanya, dan mudah-mudahan dengan syukur itu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita dan berkati kita, dan seterusnya menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayah yang berterusan untuk dapat amal dan sampaikan perkongsian kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kepada saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan hadir, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka selanjutnya kita sambung kembali pengajian tadabbur Al-Quran kita, merujuk kepada sebuah kitab tafsir yang dikarang oleh almarhum Al-Allamah Al-Adib Jama'in Abdul Murad As-Sumatrani Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Tafsir Juz'u Amma. Maka selanjutnya kita sambung bacaan kitab kita pada muka surat 156, iaitu pada membicarakan ayat yang seterusnya di dalam suratul Balad, yang mana pada hari ini kita sambung membicarakan ayat yang kelima, 6 dan juga 7. Dan seterusnya lah sehingga kepada penghujung pengajian kita pada kali ini, insya-Allah. Muka surat 156, perenggan yang ketiga daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab pada halaman 156, perenggan yang ketiga daripada atas, kata pengarang dengan ayat 5, 6 dan 7 suratul Balad. Mana ayatnya? Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad, yaqulu ahlaktu malan lubada, ayahsabu an lam yarahu ahad. Itu ayatnya, ya. Jadi kata pengarang dengan ayat 5, 6 dan 7 suratul Balad yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, yang mana erti daripada ayat yang kelima tu dulu, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Adakah disangka oleh manusia itu bahawa tidak seorang juga yang berkuasa atasnya atau yang berkuasa bertentangan dengan dia dan mengalahkannya? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya, apakah manusia tu menyangka bahawa tidak akan ada seorang pun yang berkuasa ke atasnya?
Jadi lanjut pengarang lagi, manusia semacam itu telah didorong oleh ketakburannya. Tentu sebahagian sebab ketakburan itu kerana dia pernah menang dalam perjuangan hidupnya di masa yang lalu. Kadang-kadang sampai dia melupakan atau sebagai menyangkal bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya berkuasa membinasakannya dalam masa sekejap mata. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita akan tabiat manusia ni. Yang selalu nak menyangkal kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kuasa dia. Yang selalu nak menyangkal akan adanya hari kebangkitan daripada kubur. Ni tabiat manusia lah. Gambaran tabiat manusia yang suka menyangkal kuasa Allah ni dan juga yang suka mendustakan adanya hari kebangkitan dari kubur ni, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dengan hal keadaan manusia tu dia akan tanya macam ni. Apakah ada sesuatu yang boleh mengalahkan saya saat mana saya ni menang dalam perjuangan hidup saya? Ataupun boleh kita andaikan pertanyaan tu datang daripada Allah SWT, yang mana Allah tanya, adakah manusia yang sombong itu menyangka Allah tidak berkuasa bertindak untuk menghukum mereka atas sangkaan jahat mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala lantaran daripada mereka tertipu dengan kesombongan dan kekuatan yang ada pada dirinya tu. Memang dengan sombong dan juga berasa hebat tu, agak-agaknya kata Allah SWT, dia memang boleh lawan aku ke? Begitulah maksudnya. Yang dia sombong, yang dia rasa besar diri ni, ujung-ujungnya nanti dia boleh lawan aku ke macam mana? Ke sangka-sangka saja. Jadi ayat ni kalau kita melihat kepada sebab turunnya, kata ulama, ayat ni ditujukan kepada satu orang Quraisy yang bernama Abdul Ashad bin Kaldah. Abdul Ashad bin Kaldah. Dia ni, Abdul Ashad bin Kaldah ni satu orang yang gagah dan kuat lah dalam kelompok Quraisy ni. Dan dengan gagah dan juga kuat dia ni, dia selalu berlaku sombong lah dengan kekuatan dia tu. Pada satu hari, dia berdiri dengan meletakkan kedua belah kakinya di atas selembar kulit binatang. Dia hamparkan kulit binatang tu, lepas tu dia duduk, dia berdiri atas tu. Lepas pada tu, dia canang pada semua orang. Dia kata, siapa yang dapat tarik kulit ni dari kaki aku, maka aku akan beri dia hadiah sekian. Banyaklah hadiah dia nak bagi. Maka cabaran itu disahut oleh orang-orang yang ada di situ dan tampillah 10 orang. Tampil 10 orang, tarik kulit binatang itu sampai koyak. 10 orang tarik ni sampai koyak kulit binatang tu. Sedangkan kedua-dua belah kaki Abdul Ashad bin Kaldah ni tak berganjak dan masih memijak di atasnya. Jadi dia sombong lah, dia belagak lah kan. Maknanya takkan ada siapa-siapa yang boleh mengalahkan aku lah. Kalau tara-tara ni 10 orang tarik pun, aku tak
bergerak walau sedikit, yang koyaknya kulit binatang, ini kan pula Tuhan Muhammad. Nampak? Ya? Jadi Allah tanya terus lah. Memang kamu ni, hai manusia, merujuk kepada Abdul Asyad tadilah. Abdul Asyad tu kira jadi wakil lah pada mana-mana hak geruk, hak sombong ni. Termasuklah kita sekarang kan. Mana-mana yang sombong ni Allah tanya belaka macam mana Allah SWT tanya kepada Abdul Asyad bin Kaldah ni. Khusus kat situ. Memang dengan gagah begitu, dengan kuat begitu, 10 orang tarik tak jejah apa benda ni, agak-agaknya memang tak terkalahkan ke? Maknanya memang terus menerus akan menang ke? Takkan ada orang yang boleh binasakan ke? Allah tanya begitu. Memang sampai sudah takkan kalah ke? Jadi jelasnya orang yang megah ni, orang yang sombong dengan kekuatan, lagi apa orang kata derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tak lama hidup dia. Maknanya kalau dia dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT pun, dia begitulah. Tapi hujung-hujungnya nanti Allah SWT akan memberi balasan yang segera pada dia. Dan pada ketika itulah baru dia akan mengenang yang bahawasanya diri dia tak ada apa-apa. Macam mana Firaun, macam mana Namrud, kan? Kita baca sejarahnya, begitulah. Mula-mula belagak, meninggi diri terus kan. Sampai akhirnya Allah buat keadaan. Nabi Musa dengan Bani Israel lari, kejar, kan, belah laut, 12 lorong, ada jalan, dia pun kejar juga. Berasa boleh ni tadi. Masuk sampai ke tengah, laut pun tutup. Tenggelam, habis. Namrud sama juga, mengaku jadi Tuhan. Mana hak tak mengakui dia jadi Tuhan, semua dibunuh. Habis. Dengan Nabi Ibrahim sekali dia bakar. Kan? Dia apa? Dia istilahnya pasangkan api yang marak menyala ni, nyalakan api yang besar, sehingga dia pun tak mampu nak menghampiri api tersebut. Jadi Nabi Ibrahim ni nak dimasukkan, terpaksa apa? Diletakkan atas apa ni orang panggil macam lastik tu, yang yang lama-lama kalau orang perang tu kan. Daripada situ baling masuk. Kan? Buat pada Nabi Allah Ibrahim. Tak ada apa-apa pun, sejuk je api tu. Akhirnya dengan kesombongan tu Allah bagi satu makhluk kecil je, namanya nyamuk. Masuk dalam telinga dia, berlega-lega dalam kepala, tak boleh buat apa. Akhirnya minta dia punya pengikut-pengikut dia ketuk kepala dia, mati. Itu dalam riwayat begitu. Masuk, tak boleh buat apa. Dia berlega-lega. Maknanya kita kalau kata mungkin lalat ke masuk ke apa semua kan, habisnya matilah. Ini tak, hidup dalam tu, berlega-berlega, pening, tak boleh buat apa dah. Buat begini tak jadi, buat begitu tak jadi. Akhirnya dia sendiri yang memberi keputusan. Senangnya ketuk pada aku ni, bagi ni sikit lah, agak-agak nak relax kan. Akhirnya mati dengan ketukan itu. Allah hina terus ya, orang yang sombong ni. Dia tak ada cerita banyak. Kalau, yalah setara mana yang kita nak sombong, setara mana hak kita nak berasa belagak dengan kekuatan kita, dengan apalah kekayaan kita, dengan kemasyhuran kita, dengan besarnya apa pangkat kita. Akhirnya tak ada orang pun nak mengenang benda tu. Sebab tu Sayyidina Abdullah ibn Umar menyatakan, manusia ni pada akhirnya nanti tak ada pangkat, tak ada apa dah. Kembali kepada Allah dengan memakai nama arwah aja. Tak ada lain lah. Kalau kata dia ada apalah dalam dunia hari ni kan, balik esok pakai nama arwah. Kan? Orang buat tahlil pun ila hadratin ni khususan ila ruhil marhum. Tak ada dah khususan ila ruhi apalah nak kata pangkat dia dalam dunia ni apa kan. Khususan ila ruhil gini tak ada dah. Arwah belaka lah. Orang tak sebut dah nama kita.
Nak sombong macam mana lagi kalau kata matinya besok orang yang mandikan kita. Matinya besok orang yang kapankan kita. Matinya besok orang yang semayangkan kita. Matinya besok orang yang kebumikan kita. Kalau memang kita mati besok, kita mandi sendiri, kita kapan sendiri, kita semayangkan diri kita sendiri, kita bergolek masuk dalam kubur, layak sombong. Kalau taklah, janganlah. Ya? Maknanya ayat ni, Allah tanya tu bukan suruh jawab. Tapi Allah tanya tu sebagai satu tempelak saja. Ya? Satu bentuk penghinaan. Dan Allah nak beritahu bahawasanya memang tak ada siapa pun yang boleh kalahkan aku. Ya, cakap bolehlah, tapi pada hakikatnya tak ada siapa pun boleh mengalahkan Allah, kerana kudrat Allah Subhanahu Wa Taala ni ala kulli syai', atas segala sesuatu. Ya, kita dah faham bila baca Quran Allah sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah beritahu sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu dia maha berkuasa. Dia kumpulkan dulu yang sesuatu tu. Maksudnya kata tadi, ya, aku ni atas kalian semua berkuasa tahu. Tu beza dengan tahu. Tu beza dengan aku ni berkuasa atas kalian semua, lain. Kalau kata Allah, kita sebut bahasa, saya ni, ya, atas kamu semua ni berkuasa tau. Maknanya kita dah siap. Ni, kumpul dulu, letak dalam satu bekas dan kita tutup. Maknanya orang lain tak boleh ni dah. Tu kuasa Allah tu begitu. Tapi kalau saya kata saya ni berkuasa pada awak semua kan. Orang pun cara percakapan begitu tak begitu kuat berbanding dengan saya ni atas kalian semua ni berkuasa. Jadi Allah SWT ni seolah-olahnya dia dah letakkan makhluk dia ni dalam satu lengkungan yang dia kawal dah. Siapa-siapa pun tak boleh keluar daripada kuasa dia. Tapi kalau kata tadi Allah hanya menyebut saya ni, aku ni maha berkuasa atas kalian semua. Jadi itu biasa. Boleh jadi nanti ada orang keluar lari juga, mengelak daripada kuasa Allah SWT. Tapi bila Allah SWT sebut innallaha ala kulli syai'in qadir, maka nak beritahu tak ada siapa pun yang boleh lari daripada kuasa Allah SWT, daripada pemerhatian dia, daripada pengetahuan dia. Itu maksudnya. Ya? Jadi Allah dah selimutkan kuasa dia tu pada kita. Ibarat kata macam ni lah, orang pergi menjaring ikan di sungai. Dan dia tebar jala tu, ikan dah tak boleh keluar dah. Jadi Allah SWT dah tebar jala kuasa dia waktu ciptakan kita ni dan kita tak boleh lari dah. Sebab tu Allah SWT sebut dalam surah Rahman tu, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Allah sebut gitu je. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu berasa gagah, kuat, ataupun berasa boleh lari daripada aku ni, untuk menuju ke penjuru langit ataupun bumi, bagi mengelak daripada menerima azab aku, fanfuzu, kata Allah. Lari lah. Allah suruh lari. Tapi jangan faham bila begitu, kita boleh lari ya kalau dah Allah suruh lari. Tak, Allah sebut belakang tu. Ataupun ayat selepas tu, la tanfuzuna illa bisultan. Kamu tak boleh lari melainkan ada kuasa. Ada sultan, bukan panggil sultan. Sultan ni maknanya merujuk pada kuasa. Kamu tak boleh lari daripada aku untuk mengelak daripada pembalasan aku, untuk mengelak daripada apa-apa pun melainkan kamu ada kuasa untuk lari. Ataupun dengan bahasa yang mudahnya, diberi kuasa untuk lari. Kita tanyakan pula, di yaumil kiamah ni memang kita ada kuasa? Itu je. Jadi, suruhan tu bukan suruhan maknanya suruh lari sungguh-sungguh, tidak. Tapi Allah SWT tu kata tadi, dia dah selimutkan kuasa dia tu dengan, dia dah selimutkan kita tu dengan kuasa dia. Dan kita tak boleh lari. Dia bungkus kejap dah. Ya kan? Dia dah selimut kejap dah. Dia dah ikat mati dah. Maknanya setiap kita yang berjalan ni semua dengan kuasa dia.
Kita hadir pun dengan kuasa dia. Kita boleh bercakap pun dengan kuasa dia. Kita boleh faham pun dengan kuasa dia. Semua dengan kuasa dia, dengan kehendak dia. Tak boleh lari. Sebab tu orang kena faham hakikat tu. Sebab tu orang yang sombong ni, orang yang angkuh ni, orang yang berasa gagah, dia tak faham hakikat tu lah. Dia tak faham hakikatnya yang kuasa dia ada tu adalah pinjaman. Gagahnya dia tu pun pinjam. Apa lagi lah. Kemegahan pun pinjam. Semua pinjam lah ke? Kan elok kalau kata benda-benda yang semacam tu, dia mengingat kepada Allah SWT, maka adalah faedah daripada gagah dia. Adalah faedah daripada masyhurnya dia. Tapi tak begitu. Jadi tu yang Allah SWT cerita. Antara tabiat manusia ni, dia suka apa? Dia suka sombong. Dia suka belagak. Sombong belagak dia tu sampai satu tahap, dia sangkal kuasa Allah. Sombong dan belagaknya tu, dia sangkal sampai satu tahapnya, dia dustakan hari kebangkitan ni. Tak ada dia kata. Ni menipu belaka semua ni. Wal'iyyazubillah. Jadi, apa ni faedah yang kita boleh dapat dekat ayat ni, jangan jadi orang sombong. Jangan belagak tak tentu hala. Kita ni datang daripada asal muasal kita tanah. Makan pun daripada tanah, minum pun daripada hasil tanah, kembali ke tanah jua. Buat apalah kita nak bersifat dengan sifat langit. Itu kata Buya Hamka, almarhum Buya Hamka. Dia sebut dalam kitab dia. Buat apa kita nak bersifat langit? Pasal kita makan hak tu. Lain kita ni makannya makanan daripada langit, asal daripada langit, apa semua bolehlah meninggi. Ini semua makan hak jenis tu belaka. Tak percaya, saya tak percayalah saya ni daripada tanah. Baik, orang tua-tua dulu kan kadang-kadang dia nak buktikan pada kita ni daripada tanah, dia selalu dulu dia suruh ni pegang sini, lepas tu macam ni lengan kita kan. Dia suruh kita pulas berlawanan. Satu pulas ke depan, satu pulas ni. Lepas tu ada nampak kepuh tu kan, berkepuh tu. Macam nampak macam berdebu tu. Ni. Kalau tak percaya buat. Kalau tak buat sini pun nanti balik kita buat. Tengok. Memang ada berkepuh. Itu lah. Kat situ lah. Kan? Istilah saya tu berkepuh. Maknanya ada macam debu. Itulah asal muasal tanah. Tapi maknanya dah diramukan. Tak adalah macam kita tanah ni. Dah diramu, dah elok, dah buat kan. Allah SWT buat. Tapi benda tu Allah abadikan. Nampak pada kita supaya kita kenang. Memang kita daripada tanah. Kalau nak kata kita ni ahli syurga, kulit ahli syurga ni, Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan sedikit kesannya untuk kita tengok. Kulit ahli syurga ni pada kuku kita tu. Kalau kulit ahli syurga, kuku kita yang normal ni, yang bukan sakit, bukan apa, ni. Tu. Kulit ahli syurga. Ada, Allah tinggalkan sikit. Sebab ni diabadikan daripada Nabi Allah Adam dan sebagainya. Kulit, dia bagi tahu dah. Dalam kitab-kitab tersebut. Maksudnya, cantiknya kulit ahli syurga tu, kalau kata nak lihat pada kuku kalian semua sekarang. Macam tu. Ada dah. Dia macam tu lah, kulit ahli syurga. Halus. Maknanya, dah kulit ni, maknanya semua orang ahli syurga, macam tu lah. Lebih kurang nak kata. Allah tunjuk. Sebab tu, yang barang-barang syurga ada pada bahagian kita ni. Cuma maknanya, kerana kita tu tak mahu nak kaji, tak mahu nak apa, kita tak tahulah. Buah-buahan syurga pun bukan Allah SWT tak hantar dalam dunia. Ada belaka. Kan? Zaitunnya, tinnya, rumannya ada belaka. Kita pun dah makan dah. Oh, sedapnya. Kan? Jadi tinggal lagi taat pada dia, syukur pada dia. Sekali lagi besok, awak makan semula lah. Tapi yang makan hak tu lagi enak daripada hak ni. Macam tu je. Tapi kita ni, itulah kata, belagak, sombong, buat-buat tak faham, buat-buat tak tahu, kan? Berasa diri bagus, apa semua, tak ada. Hikmah tu, ataupun taufik hidayah Allah takkan menjengah tiba masuk ke dalam hati kita, kalau kita sombong, tutup habis. Tu je lah. Jadi sekarang ni kita nak dapat tahu benda-benda ni, bagaimana? Tak lain tak bukan, tu kata tadi, jangan jadi sombong.
sentiasa hinakan diri di hadapan Allah SWT, maka Allah buka habis. Sampai kuku tu pun sikit tinggal. Maknanya nak kata kulit ahli syurga. Maknanya hak bersih tak bersihnya tu macam Allah tinggalkan kat kuku. Ni kalau kata kita baca dalam kisah penciptaan Nabi Adam AS, ada dikisahkan tu. Memang ada cerita tu. Cuma kalau kita bawa sekarang ni, orang kata, nipu lah, mana ada. Tak. Nak katanya, kok mana pun Allah bagi kenang-kenangan. Kan? Ahli syurga tu begitu. Kalau kita tengok kuku kita yang normal, oh cantik, memang cantik lah. Kan? Maksudnya di situ kita akan kata, kita datang rasa syukur. Tak apalah, kalau sekarang ni kulit aku kelam, tak kelam, mudah-mudahannya nanti, kulit aku bersih macam mana, dalam syurga macam mana ada pada kuku aku. Yang tu yang akan jadi galakan untuk kita terus buat kerja-kerja yang membawa kita kepada syurga Allah SWT. Sebab Allah dah letak pada diri kita sendiri. Sekarang ni nak tak kepada hak orang kata syurga ni, tengok pada contohlah tengok pada kuku nak kena buat kerja lah. Kena buat kerja tu maksudnya apa? Yang mana arahan kena buat, yang mana larangan kena tinggal lah. Macam tu. Benda tu manusia mudah faham. Perintah Allah, larangan Allah ni bukan satu benda yang sulit. Yang menjadi sulit tu kerana kita. Kita yang menyulitkan. Allah suruh gini, payahlah. Tu kita. Bukannya yang perintah Allah. Solat kata 5 waktu tu kan. Agak-agak berat ke? Taklah. Jadi kenapa jadi berat juga? Kerana kita yang memberatkan. Ada orang ringan je pada solat, tak ada masalah. Kalau bagi contohnya lebih lagi pun insya-Allah lah boleh buat. Sebab apa? Sebab dia meringankan sembahyang dia. Maknanya tak memberatkan lah. Begitu. Jadi senang je. Sekarang ni ulama' juga beritahu, kalau nak Allah SWT muliakan kita, nak Allah SWT tinggikan kita, nak Allah SWT naikkan darajat kita, maka hak dalam dunia kena turunlah pangkat kita tu. Maksudnya kena hinakan dirilah. Ngakulah jadi hamba, jangan jadi tuan. Kan? Ni kita pun nak belagak jadi tuan, payah. Kan? Kalau kita belagak jadi hamba, baru Allah SWT naikkan darajat. Tapi kalau sekiranya kita tak nak darajat kita naik, nak Allah hinakan kita, nak Allah SWT, maaf sebutnya, celakakan kita nanti, sehingga dihumban masuk dalam neraka, maka silakanlah meninggi. Silakanlah takbur tu. Tak ada masalah. Tapi Allah beritahu juga, melalui lidahnya Nabi SAW, takbur tu pakaian aku. Kata Allah SWT, takbur tu pakaian aku. Jadi, aku tak mengizinkan siapa-siapa pun mengambil pakaian aku tu. Siapa ambil pakaian aku, maka nantinya akan terkena dengan azab aku. Tu takbur tu pakaian Allah. Sebab apa pula takbur tu pakaian Allah, tak pakaian kita? Tu kata tadi kena kadar diri, tengok dululah. Kan? Boleh je kalau kata kita kata, saya ni layak ke tak layak takbur? Boleh kita tengok satu-satu. Maknanya kita ni jenis macam, boleh. Baru, maknanya kadang-kadang orang nak dapat keyakinan dia ni layak ke tak layak takbur, boleh kita cerita. Dia ada tak apa ni kelayakan untuk menciptakan, untuk itu, untuk ini kan. Jadi kelayakan tu kena tengok semua. Kalau sekiranya memang ada, layaklah dia untuk sombong. Tapi kalau tak ada, tak layaklah untuk sombong. Jadi sekarang ni kalau kata ceritanya sombong itu pakaian Allah SWT, layak tak Allah SWT tu sombong? Maka kita tengok satu-satu. Bila kita mengkaji, belajar macam sifat 20, apa semua itulah, belajar tentang Allah SWT ni, maka kita akan mengatakan dengan satu rumusan yang takkan lagi ada dakwa-dakwinya. Kesimpulan yang takkan ada lagi dah. Mesyuarat-mesyuarat kecil untuk nak beritahu benda ni salah. Kita akan dapati bahawa semua semua kelayakan untuk takbur tu ada pada Allah SWT. Kerana dia itu maha mencipta, maha mengada, maha itu, maha ini,
tak berhajat pada sesuatu, sesuatu itulah berhajat pada dia. Cerita-cerita habis, layaklah dia. Maka layaklah dia jadi al-mutakabbir. Yang tu kita tak boleh lah. Pasal kita ni pun sebelum daripada berkuasa yang kata hebat dan sebagainya, kita tak ada kuasa. Diberi kuasa baru ada kuasa. Kan? Tadi kita tidur, maknanya kita dah tak ada kuasa untuk bangun. Siapa yang berkuasa beri kita bangun balik? Sehingga boleh kita sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Tidakkah Allah SWT? Tu je lah. Maknanya aku tak kuasa. Mati besok gitu juga. Kalau kata ada kuasa apa semualah, dekat nak mati dah dalam sakaratul maut. Kalau kata kamu berkuasa, maka elakkanlah kematian pada kamu. Tak boleh juga. Kan? Jadi penghujungnya begitu. Ya. Jadi faedah yang seterusnya jangan jadi macam tadilah Abdul Asyad bin Kaldah ni kan. Sombong tak tentu hala, ya, gunakan kemegahan dan kekuatan untuk derhaka kepada Allah dan juga menindas orang-orang mukmin ni. Jadi jangan katalah orang-orang begini tak dihukumkan oleh Allah SWT ya. Banyak dah cerita-cerita umat-umat yang terdahulu mana sombong ni Allah hukum terus. Tak tunggu di akhirat. Dalam dunia Allah bagi terus. Kaum Ma'ad sombong, kita dah baca dah. Kaum Samud sombong, kita dah baca. Ya? Kaum Madian sombong, kita dah baca. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala hukum dalam dunia. Ya? Kaum Nabi Nuh, hak syirik apa segala kan. Semua Allah hukum. Sampai tak ada satu pun yang tertinggal waktu tu. Banjir Nabi Nuh ni bukan terkena pada tempat kawasan Nabi Nuh je. Disebut dalam riwayat seluruh permukaan bumi ni terkena dengan banjir Nabi Nuh. Jadi mana-mana hak syirik itu kalau kata di penempatan Nabi Nuh membawa lah ke mana-mana tempat pun semua Allah dah hapuskan. Dan memang selesai daripada banjir besar tu, yang hidup tu semua orang yang beriman je. Tapi biasalah, bila dah berlaku kita panggil perkembangan manusia ni, lama jauh pada Allah, ada syirik. Datang pula Nabi lain. Lepas tu Nabi lain islah kan, buat baikan, habis syirik. Dalam masa tempoh katalah letak 300 tahun. Lepas tu jadi syirik balik. Datang Nabi lain pula. Datang. Sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai urusan Nabi SAW, 300 tahun yang pada zaman sahabat, 300 tahun pada zaman tabi'in tu nampak kan, syirik kurang. Lepas tu dah lama jauh pada agama, syirik balik. Begitu lah. Jadi benda tu syirik mukmin, kafir, apa semua ni, dia akan berlangsung terus ila yaumil qiyamah. Kan? Tapi akan ada je orang yang akan menyeru kepada kebaikan. Yang menyeru kepada kejahatan pun tak kurang. Dia berlawan lah, terus berlawan. Jadi kat situ terpulanglah atas kita. Kita nak dudukkan diri kita tu kat mana. Setelah kita belajar, tak katalah kuliah ni saja, tapi mungkin kita sama je. Kan? Maknanya tujuan kita mengaji tu kita nak cari mana perintah kita nak buat, mana larang kita usaha untuk tak nak buat supaya kita jadi orang yang benar-benar diakui sebagai hamba Allah. Tidak menjadi orang-orang yang nantinya maaf sebut akan dicelakakan oleh Allah. Dia begitu. Jadi maknanya ayat ni khususnya memang Allah turunkan kepada itulah tadi Abdul Asyad bin Kaldah tu. Tapi umumnya mengenalah kepada siapa-siapa pun yang seangkatan dengan Abdul Asyad bin Kaldah tu. Pada sombong dan angkuhnya tu. Ya? Baik. Manusia dengan keadaan lain ada pula mengatakan, saya telah banyak membelanjakan harta saya. Itu kata. Yang mulanya sombong dia atas gambaran sangkal kuasa Allah, dustakan hari kiamat. Gambaran seterusnya sombong ni, dia kata saya ni dah belanjakan harta saya pada jalan ni. Patut benda tu tak payah sebut pun. Ya? Takut nanti timbul benda-benda ni lah. Jadi ni ayat yang ke-6. Yang mana Allah SWT berfirman, yaqulu ahlaktu malan lubada.
dia mengatakan aku membelanjakan harta yang banyak. Jadi ni kembali pada apa ni Abdul Ashad bin Kaldah tadi. Selain dia tunjuk kegagahan dia tu, dia ni orang yang kita panggil kaya lah ya. Jadi dia bermegah-megah juga dengan kekayaan dia. Tadi kekuatan, ni kekayaan dia. Ya. Yang mana kekayaan dia tu digunakan untuk menindas pula orang-orang yang beriman ni. Ya. Jadi Allah kata jangan dia sangka dengan harta kekayaan yang digunakan untuk menindas kaum mukminin ni, ya, Allah takkan hukum dia. Jangan katalah bila dia sebut saya ni, aku ni dah melanjakan harta yang banyak, tujuannya untuk memusuhimu ya Muhammad, maknanya dia boleh banggalah dengan benda tu. Ya? Maknanya tadi dengan kekuatan dia kata, kalau setara ni lah, 10 orang tarik aku ni atas selembar kulit binatang ni tadi, kulit binatang tu je yang koyak, aku tak goyang, maka ya, agak-agak Tuhan Muhammad boleh kalahkan aku ke? Allah kata, ya, hati-hati dalam cakap tu. Ya, hujungnya nanti kau akan dihukum. Maksudnya begitulah. Sekarang dia kisahkan tentang keberadaan dia pula dengan memiliki harta yang banyak. Dia kata kepada orang mukmin, apa dia? Aku ni, merujuk kepada Abdul Ashad bin Kaldah tadilah. Aku ni dah banyak dah ya, membelanjakan harta untuk tujuan memusuhimu ya Muhammad. Ya. Maknanya aku berasa bangga kerana boleh, orang kata tadi, memperuntukkan sejumlah harta yang banyak untuk memusuhi engkau. Secara pastinya dengan perbelanjaan itu kau pastinya akan dihabisi lah. Dia cakap begitu. Dia sombong dengan harta dia kepada kaum mukmin. Dia menunjuk, dia bermuka-muka tanda riak dia bahawa dia telah membelanjakan harta ni, yang mana harta tu sangat banyak dibelanjakan untuk menentang agama Islam dan juga menampakkan betapa bencinya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ni tabiat lagi. Tabiat orang sombong tu kadang-kadang boleh berlaku, kita faham gini ya. Tabiat orang sombong dan angkuh ni kadang-kadang boleh berlaku kerana kekuatannya. Satu. Tabiat orang sombong dan angkuh ni boleh berlaku kerana kekayaannya. Ya. Tu jaga, sebab tu kita jaga. Waktu mana kita ada harta, waktu mana kita ada yang kata tadi kedudukan, ni semua kena jaga. Ya. Jangan sampai kita angkuh dan sombong. Inilah cara penjawaban manusia yang bakhil, yang menyimpan harta bendanya supaya bertimbun-timbun. Tetapi kepada orang banyak dia memperlihatkan bahawa dia seorang yang suka mengeluarkan hartanya untuk kebaikan bersama. Benar ada mereka membelanjakan hartanya, tetapi hanya pada kesenangan dan memuaskan syahwat dan nafsu mereka. Ya? Bila mereka diseru dan dikunjungi supaya membelanjakan hartanya untuk kebajikan, mereka lalu menjawab, saya sudah banyak membelanjakan harta. Tu ayat yang ke-6 tadilah. Ya. Selalunya begitu. Kalau kata apa ni, orang datang minta apa bantuan dan sebagainya, maka dia akan katalah, saya ni banyak dah membelanjakan harta saya. Dan kalau kata dia duduk dalam keramaian orang, dia suka untuk memperlihatkan yang ni banyak derma gini lah, untuk tujuan riak tu tadi. Jadi percakapan dia, cara dia mempersembahkan harta tu, seterusnya tu Allah SWT sebut apa? Maka Allah mengatakan, adakah manusia yang menyangka bahawa tidak seorang jua yang melihatnya? Ayahsabu allam yarahu ahad? Adakah dia menyangka bahawa tiada seorang pun yang melihatnya?
Tidakkah dia tahu dan tidakkah dia menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala selalu melihat dan mengamat-amati segala keadaan dan perbuatannya lahir dan batin? Allah tanya lagi. Jadi kat sini Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan katanya lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertanya kepada orang yang sombong dan angkuh ni. Adakah Allah aku ni tak melihat semasa manusia yang kafir itu membelanjakan hartanya dan juga menyangka bahawa segala pekerjaannya tidak dapat dikesan oleh Tuhan pencipta makhluk? Kalau ada sangkaan sedemikian adalah salah. Sebaliknya Allah ada mengawasi dan memperhatikan. Allah akan menyoal nanti pada hari kiamat dan akan menghukumnya dengan hukuman yang setimpal. Jadi kalau kata contohnya tadi, dia memperlihatkan harta dia kepada orang ramai. Untuk tujuan apa? Kan? Untuk tujuan riak lah. Untuk tujuan nak mengatakan bahawasanya dia memiliki harta yang banyak. Dia bantu itu, dia bantu ini. Maka benda tu semua Allah lihat. Bukan Allah tak lihat. Pada penilaian manusia, dia ni memang bagus lah. Kan? Dia ni memang bagus lah. Keluarkan harta untuk derma begitu begini, tapi pada sisi Allah, Allah melihat kepada niatnya tu apa. Jadi yang tu kena hati-hati waktu kita membelanjakan harta kita, jaga niat. Bukan nak jaga orang, nak kena jaga niat kita. Supaya apa? Supaya benda tu mendatangkan hasil yang lumayan di yaumil qiyamah lah, iaitu pahala, syurga, nikmat dia. Jangan nanti kita ni muflis terus. Maknanya kita bagilah pada orang dalam dunia ni. Orang pun mendapat bahagian dia. Maknanya orang pun mendapat yang namanya nikmat daripada harta tersebut. Cuma yang menjadi bahananya kita. Kerana salah menjaga niat tu tadi. Bila salah menjaga niat, maka Allah tak memperkirakan tu sebagai amal jariah kita. Bahkan lebih kepada mensyirikkan dia pula melalui jalan harta. Sebab riak ni dia termasuk dalam syirik kecil. Syirik kecil. Yang Nabi SAW sangat takut kalau benda tu ada pada umat dia. Syirik kecil ni. Sebab benda ni kadang tak sedar. Kita tak nampak pun buruknya bila kita membelanjakan harta dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada orang. Tak ada buruknya. Kalau kata contoh ni saya belanja, saya ni sedekah dalam 1,000. Maknanya tak ada apa. Orang akan kata alhamdulillah kan, syukur, baiknya awak, itu ini kan. Maknanya tak ada buruk pun situ. Memang sungguh tak ada buruk. Sebab buruk tu bukan nampak pada zahirnya percakapan orang, tapi buruk tu nampak ni pada hati kita ni. Yang menanggapi tu semua cakap orang tadi. Bagus awak ni baik, dermawan gitu gini. Ni. Bila cakap orang ni, kalau kata kita tak betul-betul mengawasi percakapan tu dengan hati kita yang ikhlas, maka dia akan jadi terbawa-bawa. Yang tu nantinya daripada orang bercakap, mendengar orang bercakap sum'ah, dia akan pergi kepada riak tu tadi. Kan? Bila dia datang riak, maksudnya bila orang dah cakap gini, maka nanti perbuatan dia akan nampaklah tunjuk sana, tunjuk sini contohnya kan. Lepas pada tu, datang pula penyakit lain namanya ujub. Berasa hairan pada diri. Pasal orang dah banyak cakap ni, pasal dia pun tunjuk lagi. Orang pun kata dia ni bagus, sampai viral ke contohnya kan. Ni saya tak adalah nak menghina orang yang mana-mana hari ni derma banyak tu kan. Tapi ceritanya sekarang ni jaga hati. Kalau kita derma banyak, kita boleh jaga hati, maknanya ikhlas terus, tak ada masalah, derma lah. Tapi kalau tak boleh begitu, adalah lebih baik untuk kita derma kepada sesuatu benda ni secara senyap je. Tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu pun, tu lagi baik. Tapi kalau kita boleh jaga hati kita, tak ada masalah apa. Sebab baik kamu dermakan waktu terang, waktu sunyi, Allah lihat belaka. Tapi lihat tu lihat apa? Lihat kamu beri? Bukan. Lihat pada hati waktu kamu beri tu. Kadang-kadang ada orang,
dalam waktu senyap-senyap dia bagi pun, contoh kata tadi kan, maknanya tak nampak dia orang, tak boleh jaga hati, dia berasa juga. Nanti mesti orang cakap aku gini. Kalau orang dah tahu. Rosak juga. Itu hak tara senyap, orang tak nampak. Ni hak tara ramai-ramai tengok, mungkin rumah terbakar apa semua, kita datang. Bagi sumbangan, RM1,000. Orang pun nampak, besar, dahsyatlah dia ni. Lagilah. Jadi ulama' kata, masalah derma terang tak terang tu tak menjadi hal. Tapi maknanya masalahnya hati kita waktu tu macam mana. Jadi dia kira gini, kalau kita memang boleh jaga hati, waktu kita derma pada orang ataupun bantu orang dalam keadaan terang-terang ni, maka afdal lah begitu. Tapi kalau sekiranya tak boleh begitu, afdalnya pergi derma senyap-senyap, lepas tu orang tak tahu. Tu afdal situ. Sebab tu ada hukum, kalau sedekah yang namanya sedekah sunat ni, maka afdalnya sunyi-sunyi. Kalau zakat pula, sedekah wajib ni, afdalnya terang-terang. Ada hukum gitu. Bukan zakat ni pergi senyap-senyap, Baitul Mal menyorok, contohlah kan. Saya nak beri zakat ni tak. Zakat ni afdal beri terang-terang. Nak pakai mood check ke apa benda pun tak apa. Pasal supaya apa? Supaya kata ulama' menjadi tarbiyah kepada orang hak memang dia layak beri zakat untuk keluar zakat. Ada kesedaran tu. Tapi untuk sedekah sunat ni, kita nak bantu orang apa semua kan, kita dengar mungkin rakan kita ke jemaah kita ada susah apa semua, kan? Untuk jagalah hati ni lebih selamat, maka pergilah sunyi-sunyi. Bukan nak kata tunggu gelap. Tapi pergi time tak ada keramaian orang, kita pergi sendiri ataupun terus masuk transfer senyap-senyap je kan bagi. Jadi itu lebih afdal. Tapi benda tu kadang-kadang boleh menjadi sebaliknya. Jadi sekarang ni saya tak ada masalah nak derma waktu terang ke waktu sunyi ke. Alhamdulillah setakat ni saya boleh jaga hati saya. Okeylah. Buatlah, tak ada masalah apa. Tapi ulama' ni dia ambil langkah berhati-hati. Maknanya dia tetap memilih juga. Maknanya kalau kata nak beri derma, biarlah tangan kanan saja yang tahu, tangan kiri tak payah. Maksudnya begitu. Sebab nak jaga. Sebab ialah melihat kepada orang sekarang ni dalam hal nak menjaga hati tu kadang susah. Kan? Tapi kalau boleh tu maknanya 1000 dalam 1 lah. Sebab orang semua nak kepada kemasyhuran. Berbalik tadi itulah. Maknanya bila dah beri, orang pun suma'ah. Suma'ah ni cerita dengar masuk telinga dia. Lepas tu esok tunjuk lagi. Yang tak boleh jaga hati. Lepas bila dah tunjuk orang dah banyak dah bunyi tentang hal dia ni, maka dia jadi ujuk. Dia jadi ujuk ni maksudnya mana? Dia rasa hairan dia. Duduk sendiri-sendiri di rumah, dia akan mengenang. Apa yang orang akan kata. Semalam dah bagi sini, mesti meletup pula sini. Contoh gitu lah. Dia rasa, bagusnya aku. Tu ujuk. 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 Aim, jim, ba. Ujuk. Pernah dengar perkataan ajaib kan? Ajaib tu datang daripada ujuk tu lah. Kita kadang-kadang ada ustaz-ustaz kita ataupun ustazah kita sedang sebut ajib. Kan? Ajib tu maksudnya takjubnya. Kadang-kadang kita pergi mana-mana kadang ajib. Begitu. Tapi ujub ni satu sifat mazmumah yang apa orang kata tadi tertanam dalam diri. Dia tidak perbuatan, dia dalam hati. Maknanya kita berasa hairan dengan diri kita kan. Dulu time aku tak ada apa-apa, orang tak kenang pun aku. Sekarang aku dah ada ni gini-gini, baru orang tahu kan aku ni gini-gini. Dia bercakap dengan diri dia sendiri. Kadang-kadang apa pandang cermin kan. Dia tengok kat situ. Ya? Yalah. Tapi kadang-kadang orang dia tak begitu kan. Kita kadang-kadang kata contoh tadi kita bagi lepas tu kita terus lupa aku tak peduli lah. Okey, tak apalah begitu. Tapi ada orang mempedulikan benda tu. Yang kita tak mahu ni saat kita memberi, kita terlalu mempedulikan pemberian itu. Maksudnya hanya kita memikirkan yang aku bagi langsung nak terima kasih pun tidak. Lagi tak ada pun nak cakap-cakap gini.
yang tu. Sebab ada orang mempedulikan benda tu. Macam seolah-olah dia tak mengenal budi. Jadi macam-macam lah perasaan orang ni. Jadi bila sampai tahap ujuk ni, dia tak kawal, maka tu yang datang takabur. Dia berhujung kat situ. Dia berangkai ni, maknanya daripada sum'ah, membawa daripada, dia mula daripada riak, nunjuk-nunjuk korang, dia akan pergi pada sum'ah. Lepas tu dia akan pergi kepada ujuk, lepas tu dia akan pergi pada takabur. Last kali ni yang bahaya. Sebab takabur ni sampai pada satu tahap Nabi kata takabur itu maknanya menafikan yang hak dan juga menghina manusia. Jadi bila kita dah buat satu tadi untuk tunjuk pada orang dan orang pun dah bercakap-cakap dengan kita, orang pun dah kata kalau tak ada awak ni tak tahulah, habislah gini kan. Ada awak ni syukur banyaklah, maksudnya kalau tidak matilah dia ni, gini macam-macam lah. Jadi dia berasa tinggi. Bila dah berasa hairan, dia jadi takbur. Ni yang akhirnya nanti dia menafikan hak. Inilah sampai satu tahap, kalau tak jaga, dia akan jadi macam Firaun dan juga Namrus tadi. Firaun dan Namrus ni, Firaun tu sendiri, mula-mulanya begitulah. Mula-mulanya tak mengaku terus jadi Tuhan. Tapi Allah SWT tak bagi dia sakit, sesama, walau sekali pun tak ada dalam hidup dia. Sakit-sakit berat ni memang tak ada. Tak ada. Ceritanya riwayat tu. Jadi orang pun kata dia ni gini. Dia naik sampai peringkat takbur tadi. Kalau takbur dia satu tahap tak mengaku jadi Tuhan tu tak apa, tapi dah menafikan yang hak. Bila tak sakit ni, bila apa ni, aku semua ada kekayaan ni, maka aku Tuhan lah. Dia gitu. Maknanya tu maksud menafikan yang hak. Yang haknya, yang benarnya, kamu tu kod mana pun wahai Firaun adalah hamba. Tapi kerana waktu tu kan Nabi Musa datang. Nabi Musa dakwahkan dia, Tuhan aku gini. Dia kata, aku pun gitu juga. Pasal ceritanya dia tak sakit, tak apa. Namrus, Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku menghidup dan mematikan. Namrus kata, aku pun begitu. Aku boleh menghidup dan mematikan. Jadi Nabi Ibrahim kata, macam mana? Dia panggil dua orang hamba. Satu dilepaskan, satu dibunuh. Tengok, aku boleh menghidup dan mematikan. Membebaskan tu dalam makna menghidupkan, dan pembunuh tu mematikan. Nabi Ibrahim kata, masuk akal, tak ada mengapa, boleh diterima. Tapi Nabi Ibrahim kata, satu persoalan je lagi aku nak tanya. Kalau yang ni kamu boleh, maka secara pastinya kau Tuhan. Tapi kalau tak boleh yang ni, maka kau bukan Tuhan. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dia menerbitkan matahari daripada timur dan benamkan dia di sebelah barat. Sekarang ni, kalau kau memang Tuhan, maknanya kau terbitkan matahari di sebelah barat dan benamkan di sebelah timur. Nabi Ibrahim ni dia pandai juga kan. Maknanya, bukan pandai juga, memang pandai lah ilmu logik dan sebagainya ni. Jadi waktu itulah terdiamnya Namrus. Perbuatan tu mustahil untuk dibuat. Jadi bila begitu, asal ceritanya yang Nabi Ibrahim kena bakar tu pasal ni lah. Yang sebelum tu yang masa dia pergi katuk habis semua bahala tu belum lagi. Yang tu pun dah kena sekali dah. Orang-orang hak inilah, pengikut-pengikut Namrus ni kata, habis semua bahala kita ni, siapa yang buat ni? Kan? Orang kata, tu lah budak kecil ni, Nabi Ibrahim. Kata, apa pula saya tu? Pada saya mana ada senjata tu? Dekat bahala besar tu. Kan ada tergantung kapak di situ. Jadi, yang tu lah buat, bukan saya buat. Jadi kat situ, bukan maksud Nabi Ibrahim nak menipu. Tapi nak mujadalah ni, nak berdebat. Nak beritahu yang ni tak ada manfaat. Jadi orang pun tengok, memang ada lah gantungan kapak di lehernya bahala tu. Jadi orang tu pula pandai pula dia beritahu. Tak mungkin lah, dia bukan boleh bergerak pun. Dia bukan boleh pergi sana sini pun nak katuk. Mesti orang yang katuk ni. Tahu pula kata Nabi Ibrahim. Dah tahu benda tu sendiri tak boleh katuk apa semua. Yang pergi sembah buat apa? Marah dah. Kan? Dah tahu memang tak boleh bergerak. Tahu pula kata tak boleh bergerak ni gini. Yang pergi sembah buat apa? Maknanya tak ada manfaat mudarat pun. Marah dah. Tapi marah tu tak betul-betul memuncak lagi.
Yang muncak tu waktu dia dialog dengan Namrus tu lah. Namrus kata, aku Tuhan. Okey, kalau Tuhan aku boleh mematikan dan menghidupkan. Sila. Dia buat lah. Okey. Yang bila Tang kata tadi, Tuhan aku terbitkan matahari sebelah timur dan benam belah barat. Engkau terbit sebelah barat, benamkan sebelah timur. Tu yang tercengang. Fabuhital ladzi kafar. Maknanya tercenganglah, terbeliaklah biji mata Namrus yang kufur tadi. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah SWT tak akan beri hidayah pada orang zalim. Maknanya ekoran daripada cerita tu, kemarahan Namrus dah memuncak, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Tu kisah dekat situ. Kan? Kisah Nabi Ibrahim dibakar tu disebabkan adanya perdebatan antara dia dengan Namrus, masalah tu. Lepas tu kan ada lagi kisah Nabi Ibrahim bawa orang pergi cari Tuhan. Dia buat macam cari Tuhan. Pergi tengok bintang, tengok bulan, tengok matahari. Suruh manusia berfikir. Tuhan ke? Ada, sekali tak ada. Tuhan tak boleh begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim kata, inni wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ardh dan sebagainya kan. Itulah. Jadi banyak kisah Nabi Ibrahim. Tapi yang hujung, yang sebelum daripada dia dibakar dalam api tu, itu kisah dia. Nak kata tadi takbur, Namrus sampai tahap tu. Jadi orang macam, dan benda ni bukan kata berlaku zaman tu je. Zaman Mustafa Kemal Atatürk pun sama. Kan? Kerana dia ni diangkat. Akhirnya dia mengaku jadi Tuhan juga. Dan dalam sejarah menyatakan kalau orang tak mengakui yang dia ni adalah segala-galanya lah. Dia tak sebutlah dia Tuhan, tapi maknanya dia segala-galanya. Tapi kalau kata dah dia segala-galanya, apa lagi? Tuhan lah. Kan? Maka orang ni akan ditembak. Dulu kalau Turki ni, kalau kata ulama'-ulama' daripada luar ni nak masuk, tak boleh. Memang kena tembak je. Sekarang ni lah baru terbuka sikit. Dulu masa sekular tengah kuat, letaklah macam jemaah tabligh ke apa semua, nak masuk Turki tak boleh. Kita menerima laporan daripada jemaah-jemaah tabligh, Turki dulu adalah satu negara yang memang tak boleh dimasuki oleh jemaah tabligh. Pada zaman-zaman tu lah. Zaman-zaman orang kata sekular tengah kuat. Zaman lepas Mustafa Kemal Atatürk ni dah mati apa semua kan. Tak boleh. Pasal dia tak mahu ada anasir-anasir luar yang bawa agama ni, tak boleh. Macam mana tu lah. Korea Utara apa semua tu. Negeri yang memang orang lain pun tak boleh masuk. Pasal kalau ada dia tembak. Dia tak mahu benda-benda macam tu. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ni sampai satu tahap begitulah. Sebab dia melalui zaman-zaman kegagalan dia. Lepas pada tu dia bangkit. Kan? Jadi belajar situ maknanya naik sikit naik. Sehinggalah dia jadi orang kata tadi disebut sebagai bapa kemodenan Turki kan. Jadi waktu tu dia dah diangkat pada satu tahap yang tinggi. Maka pada ketika itu takbur dia menjadi-jadi. Sebab tu Nabi kata takbur itu batarul haq wa ghamtun nas. Tanda takbur ni menafikan yang hak. Jadi baik kata tadi Firaun yang kisah umat terdahulu sampailah yang sekarang. Kan? Yang kita dengar kisahnya macam-macam lah. Sejarah orang mengaku jadi Tuhan ni bukan 1, 2, 3 tau. Banyak yang mengaku jadi Tuhan ni. Zaman apa ni, zaman silam, zaman Nabi-Nabi terdahulu. Masuklah yang kata zaman Nabi, lepas tu terus lagi sampailah yang penghujung. Kalau tak ada lah cerita Dajjal. Tu je. Wallahualam lah kak. Kita pun tak berani nak menebak lebih kan. Tapi kalau perbuatan tu mengarah ke situ lah. Tapi kita tak dapat melihat dari sudut statement dia apa semua lagi lah. Tapi dari sudut perbuatan dia apa membunuh ulama apa semua memang berdosa. Yang itu petanda akhir zaman lah. Sebab dikatakan begini Mekah dan Banidah ni sampai satu tahap nanti orang yang pergi katalah orang yang pergi ziarah, orang pergi mengerjakan ibadah haji ke umrah lebih kepada melancong dah, bukan ibadat lagi. Sungguhlah. Hanya sekarang ni ini macam contoh macam kita kata politik Saudi sekarang melalui yang kata
Muhammad bin Salman apa benda ni, dia lebih terbuka tau. Maknanya dia nak jadikan Mekah Madinah ni selain daripada tumpuan ibadah, lebih kepada pelancongan lah. Jadi bila dia dah buka gitu, semua orang boleh masuk lah. Dulu bila orang-orang kafir tanya kepada ulama, kenapa kita orang tak boleh masuk Mekah dan Madinah? Kan? Sedangkan bumi-bumi lain pun boleh kita masuk. Tapi kita yang orang non-Muslim tak boleh masuk Madinah. Apa sebab? Sebabnya ulama kata kamu tak melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah je. Tapi kalau kamu melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu boleh masuk bila-bila masa saja. Itu aja. Dulu ulama tegas bab tu. Tapi sekarang ni tak tahulah, kita pun tak tahu kan apa yang dalam benak fikirnya pemimpin-pemimpin di Arab Saudi ni. Tapi petunjuk daripada Nabi tu yang jelas. Di mana Nabi kata di akhir zaman nanti orang akan ke Mekah dan Madinah tidak lagi dengan tujuan ibadat tapi lebihnya kepada melancong. Itu yang kita kata paksinya kepada kita lah orang Islam. Yang pelancong-pelancong luar tu lain lah. Dan bila Muhammad Salman pula katalah naik ni, dia melihat bahawasanya ada potensi Mekah dan Madinah ni untuk di-upgradekan jadi tempat tumpuan semua orang, maka itulah yang dia minta fatwa daripada ulama-ulama dia lah kan. Untuk membolehkan tu. Dengan syarat gini-gini tidak, dengan syaratnya kata tadi tak mengganggu lah tumpuan ibadatnya orang-orang Muslim pada ketika itu, baik di Mekah atau Madinah. Macam mana kata tak mengganggu? Memang mengganggu lah. Dengan keadaan kata tadi pakai skirt, mungkin pakai yang bukan. Dan sekarang ni orang kata apa? Banyak dah rumah-rumah apa kita panggil macam-macam rumah tumpangan lah kan. Kata hotel ke motel ke ataupun macam kita sifatkan macam homestay ni dah diwujudkan di Mekah dan juga Madinah. Untuk tujuan ni lah. Maknanya ada dah orang-orang kafir menyewa di sana duduk untuk relax-relax apa semua. Memang ada dah. Masa saya pergi yang baru ni hari tu pun kita dah mendapati bahawa ada pelancong-pelancong asing yang masuk. Tapi tak begitu ramai lah, tak tahulah berbanding sekarang ni. Masa saya masuk tu di Madinah saya ketemu pasangan suami isteri lah saya rasa. Yang suaminya pakai seluar panjang lah, yang isteri pakai pendek, free hair gitu. Jadi kita kata tak mungkin lah Ahlul Madinah macam ni. Sebab Ahlul Madinah ni kita tahu orangnya macam mana kan. Jarang kita tengok orang yang free hair, jalan-jalan di Masjid Nabawi apa semua. Tipe benda tu dah ada. Jadi kita melihat benda ni, satu benda itu dari sudut pembaharuan politik kat sana lah. Tapi yang lebih pada tu, inilah kebenaran daripada sabdaan Nabi SAW. Sungguh, sikit masa lagi. Dan hari ni, dari sudut macam kata harga untuk ke sana tu, dah terlalu besar kan. Sebab demand tinggi. Sebab bila dia dah buka contohnya visa pelancong ni, demand memang tinggi. Sebab tu dia maknanya hak tu yang lebih menarik lagi berbanding dengan kita yang kata tadi nak duduk hotel ni apa semua kan. Maknanya kalau kata orang-orang daripada luar ni hak memberi pulangan yang lebih bagus pada dia boleh tolak kita. Dan itulah yang berlaku pun. Kadang-kadang ada jemaah kan dah memang nak check in hotel ni tiba-tiba kena tolak pergi hotel lain pun macam-macam. Itu perangai dia. Jadi kita tak tahulah dari sudut macam mana dia faham politik. Tapi Nabi SAW pun ada beritahu maksudnya Arab Saudi Mekah Madinah ni maksudnya antara tanda kemunculan Imam Mahdi nanti, maka pihak dipanggil putera-puteranya bangsawan ni akan bergaduh sama sendiri. Nabi tak sebut yang nama putera-putera Arab Saudi tu, tapi maknanya dia sebut ada tiga orang putera yang akan bergaduh sama sendiri merebut kekayaan yang ada di kawasan Mekah dan Madinah. Sekarang ni maknanya tak ngam belaka tu. Tiga maknanya Muhammad bin Salman ada tak ngam lagi dengan kerabat yang lain dia tak ngam. Dan masing-masing ada bala tentera mereka sendiri. Itu yang kita tahu sikit lah daripada sudut politiknya Saudi sekarang ni. Kan? Dan lebih lagi pun maksudnya sekarang ni dari sudut isu macam Palestin apa semua tu dia tak begitu ambil peduli sangat. Bahkan dia khawadim Haramain tu. Patutnya dia ambil peduli benda-benda macam tu. Tapi tak nampaklah kepedulian sangat terhadap isu Palestin ni kan. Yang lebihnya macam kata Yaman dan sebagainya. Sebab itu dalam isu Palestin ni yang memang beri sokongan betul Yaman lah. Yaman dengan, ialah kalau kita katalah negara lain tu lain cerita. Tapi yang Nabi sebut dalam hadis ni,
Ya Nabi doa, ya Allah berkatilah Yaman kami dan Syam kami. Itulah betul lah. Yaman lah yang tampil. Sebab tu orang melihat bila Yaman dah bangkit ni sebenarnya kita panggil petanda-petanda pada dekatnya kedatangan Mahdi dan sebagainya tu memang sesungguhnya ada. Sebab dulu Yaman tak pernah bangkit. Tapi sekarang ni Yaman dah mula bangkit. Ya, menentang dan sebagainya. Jadi orang pun menilai peristiwa ataupun keadaan tu apa dia sebenarnya yang nak berlaku ni. Macam kita mungkin kita rasa tak ada apa. Tapi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, bila bangkit yang ni gini. Jadi petanda tu memang ada. Cuma masanya kita tak tahu. Yalah, masa kita tak tahu. Tapi itu benda-benda yang kita kena percaya, kita kena imani sebab bendanya datang daripada hadis Nabi SAW. Cuma cara perjalanan tu Allah SWT lah yang buat macam mana. Tapi tanda-tanda tu sememangnya dah mula sikit lah. Walaupun kadang-kadang tak datang, hilang. Kan macam hujan. Kita tengok dah gelap, tiba-tiba rintik je. Lepas tu tak hujan kot. Sadar-sadar bam dia bagi. Habis. Kan? Begitu. Kadang tak semena-mena je. Sekarang ni gitulah. Kadang-kadang macam tarik tolak. Macam seolah-olah nak tak nak. Dia bagi hint lah. Tapi bagi orang yang mengerti, dia dah bersiap lah. Tapi bagi orang yang tak mengerti, dia terus berpoya-poya. Sebab tu kata tadi, bila contohnya Dajjal keluar, maka dia tak gaduh dah nak cari-cari pengikut dia. Sebab pengikut dia ada. Begitu juga Al-Imam Mahdi. Bila dan keluar, Imam Mahdi tak gaduh-gaduh dah baru nak isytiharkan. Siapa nak ikut saya? Silakan. Tak ada. Hanya dah ada dah bala tentera dia. Kan? Jadi mudah-mudahan kita tu di pihak itulah. Nak jadi tentera Mahdi tu memang tak layak. Tentera Mahdi ni orang memang kena solid-solid sungguh. Ya, tahajudnya, puasa sunatnya, apa macam-macam. Kita tak jadi tentera pun tak apa. Tukang apa kacau kuah untuk bagi makan tentera Imam Mahdi pun tak apalah. Tukang pacak kaimah ke kan. Nak jadi tentera tak. Orang sekarang kan sibuk kan nak jadi. Nanti bila ada Al-Mahdi nak bergabung dengan Al-Mahdi lah. Tengok diri dululah macam mana. Sebab yang nak dilawan ni bukannya orang-orang biasa. Imam Mahdi ni dia akan bila dia munculnya nanti dan orang ikat janji dengan dia, maka dia tak ada cerita banyak dah terus nak pergi perang lah. Bukan maksudnya bila ikat janji apa semua nanti ekonomi akan naik apa semua. Tidak. Bukan begitu. Maksudnya bila dia ikat. Sebab waktu orang kecamuk ni. Orang dah tak ada pimpinan. Maksudnya nak jaga agama tu. Jadi orang cari siapa yang boleh. Jadi orang bai'ah pada dia. Dan pada ketika itulah berlaku siri-siri peperangan. Untuk jatuhkan kezaliman apa semua ni. Sehinggalah datangnya Dajjal dan juga Nabi Isa tu. Itu kemuncak dia. Sebab hari ni kita tak mendapati yang namanya pimpinan yang betul-betul nak jaga agama tu. Kita tak kata siapalah tapi tak ada. Jadi sebab tu kalau orang faham dia kata tak payah pusing-pusing lah. Maksudnya semuanya 2 kali 5 je. Kalau orang faham kan. Kita ni tinggal menunggu Mahdi dia sebut. Bila Mahdi datang barulah kepimpinan baik mana-mana pun akan jadi adil seadil-adilnya. Itu cerita akhir zaman tu begitu. Kan? Cuma kita kalau kata kita tak betul-betul menghayati benda tu mungkin kita tak nampak. Tapi orang sentiasa membaca kelakuan-kelakuan dunia hari ni, maka dia akan kata tak lama dah. Tak tahulah. Maknanya tak lama dah kemunculan-kemunculan. Jadi bila muncul saja Al-Mahdi tu, maka kita sudah pun masuk kepada fasa yang terakhir lah dunia. Kita menunggu tanda-tanda besar lah. Macam tu. Jadi kesimpulannya daripada apa yang kita mengaji hari ini menerusi ayat 5 sampailah kepada ayat yang ke-7 ni. Kita dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal keadaan tabiat manusia yang jahat. Apa dia? Iaitu sombong dan angkuh kan? Ataupun orang sombong dan takbur. Sebenarnya sombong tu takbur tu sombong. Kita orang Melayu ni suka gitulah. Sombong dan takbur. Hasad, dengki.
Kan? Cuba, try, test. Kan? Sama je, cuba tu try. Cuba tu test, try, gitulah. Ya kan? Jadi dalam ayat yang kelima sampai ke enam ni Allah rakamkan hal keadaan tabiat orang yang sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Satunya sombong dan angkuh dengan kekuatan. Yang keduanya sombong dan angkuh dengan kekayaan. Ya. Yang mana hujung daripada sombong dan angkuh itu Allah Subhanahu Wa Taala hukumkan mereka dengan hukuman yang dahsyat di yaumil qiyamah. Begitu sebelumnya di dalam dunia ni. Dan seterusnya, secara kesimpulannya kita boleh katakan bahawa kalau kita ada kekuatan dan juga kekayaan, maka bawalah kekuatan dan kekayaan kita itu kepada benda-benda yang boleh memberi kejayaan pada agama kita. Kalau ada kekuatan, maka gunakan kekuatan untuk agama. Kalau ada kekayaan, gunakan kekayaan kita untuk agama. Itu yang kedua. Yang ketiganya, jangan sesekali kita memperlihatkan kekuatan dan juga kekayaan kita ni semata-mata untuk dinilai di orang. Kalau boleh simpan benda-benda tu supaya dapat nilai penuh di sisi Allah. Itu. Yang keempatnya, yang terakhir, apa juga yang kita nak lakukan, maka berbaliklah melihat kepada niat kita untuk apa. Supaya segala yang kita buat itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nilai ibadah. Bukan sebaliknya. Kalau Allah SWT nilaikan apa yang kita buat itu dengan nilai ibadah, tentunya ada pahala. Kalau tak dinilai dengan nilai ibadah, yang datangnya adalah dosa. Jadi itulah antara yang boleh saya kongsikan dalam pertemuan kita hari ini. InsyaAllah lagi akan datang kita masuk pada membicarakan ayat yang ke-8, 9 dan juga 10. Jadi cukup sekadar itu dulu pengajian kita pada kali ini. Mudah-mudahannya Allah Subhanahu Taala beri taufik dan hidayah pada kita semua untuk dapat amal dan sampaikan apa yang telah kita pelajari, yang kita fahami, yang kita ingati daripada pengajian hari ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi bahagian yang terbesar daripada amal jariah kita untuk tujuan perbekalan di yaumil qiyamah. Ilmu ni bila tak sampai, dia jadi cetek. Tapi bila dia sampai, dia akan jadi dakik, dia akan jadi lagi, maknanya halus faham kita. Jadi sikit pun tak apa sampai. Jangan tunggu banyak. Tunggu banyak ni belum tentu lagi. Takut-takut kita tunggu kumpul, tak dan sampai. Rugilah kita. Sedangkan dalam keadaan yang ada ni kita sampai, kurang-kurang rekod untuk amal jariah tu dah ada dah, walaupun sedikit. Baik. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk juga datang pada Allah. Asbab daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Jadi kita tangguhkan majlis dengan membaca tasbih kafarah, suratul As, dan seterusnya kita berdoa mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi terlebih dan terkurang mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.